الحمد لله القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua akan beroleh kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk keutamaan pencegahan salah guna dadah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sebagai umat Islam adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk mementeras segala kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita. Salah satu kemungkaran itu ialah penyalahgunaan dadah yang semakin hari semakin berleluasa di negara ini. Ia merupakan perkara yang dilarang dalam agama maupun undang-undang negara. Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Halwa Islam kali ketiga pada tahun 1981 telah memutuskan bahawa sebarang penyalahgunaan dadah hukumnya haram. Manakala muzakarah yang sama kali ke-76 tahun 2006 pula telah memutuskan bahawa penyalahgunaan dadah hukumnya haram. Pengharaman ini kerana penyalahgunaan dadah boleh mendatangkan kerosakan, yakni mafsadah yang lebih besar dan pelbagai kemudaratan kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Pengharaman ini juga adalah untuk menjaga akal atau hifzul aql dan menutup jalan-jalan kemusnahan, yakni sadduz zara'i, yang boleh menyebabkan kerosakan diri, kehancuran keluarga dan kemusnahan negara. Oleh yang demikian, tanggungjawab mementeras penyalahgunaan dadah ini hendaklah dilakukan secara bersama di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 110 yang dibacakan pada awal khutbah bermaksud, kamu, yakni wahai umat Muhammad, adalah sebagai umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang kepada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar iman. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, realitinya pada hari ini kes-kes penyalahgunaan dadah semakin berleluasa dan membimbangkan di dalam masyarakat kita. Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK, Kementerian Dalam Negeri, mencatatkan bilangan perilaku penyalahgunaan dadah dan pengedaran dadah sehingga September 2023 adalah seramai 128,911 orang. Daripada jumlah tersebut, 77.3% atau 99,609 orang adalah berbangsa Melayu. Selain itu, didapati golongan yang berumur 19 hingga 39 tahun yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah
adalah seramai 79,619 orang atau 61.8% bagi tempoh yang sama. Lihatlah, dengan angka-angka yang sebesar ini, tidak terfikirkah kita di mana peranan kita sebagai ahli masyarakat dalam membendung gejala penyalahgunaan dadah ini dari terus berlaku? Jika kita memilih untuk bersikap pasif, seolah-olah sudah selesa mengamalkan cara hidup secara sendiri-sendiri dengan tanggapan, biarlah apa kita nak sibuk tentang hal orang, bukan anak kita yang hisap dadah. Alangkah malangnya jika tanggapan ini menjadi pegangan dalam kalangan masyarakat kita. Ianya menggambarkan ajaran agama sudah mula luntur dalam diri kita. Sedangkan penyalahgunaan dadah semakin hari semakin meningkat dalam masyarakat. Malah mereka sudah berani menggunakan teknologi secara serang-serangan dengan menjual dadah menerusi laman sesawang gelap serta platform aplikasi sembang sosial lain. Apa yang lebih membimbangkan ialah dadah sintetik dijual dengan harga serendah RM18 termasuk kos penghantaran. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesan kerosakan penyalahgunaan dadah sangatlah besar. Pelakunya hilang kawalan diri sehingga sanggup menipu, meragut, mencuri, mencederakan, bahkan lebih dahsyat lagi sanggup membunuh dan melakukan apa sahaja jenayah, asalkan mereka dapat memiliki dadah bagi memenuhi rasa ketagihan. Penyalahgunaan dadah juga boleh membawa kepada keganasan dan keruntuhan rumah tangga serta mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri-isteri dan anak-anak yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah kepincangan dalam rumah tangga yang boleh memberikan kesan mendalam kepada emosi, fizikal dan mental anak-anak. Ingatlah, penyalahgunaan dadah sebenarnya akan menjauhkan diri seseorang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya boleh menghancurkan nilai kehidupan kita dan keluarga tersayang serta menyebabkan kerugian sepanjang hayat kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Hadirin jemaat yang berbahagia, bagi membendung gejala dadah ini dari terus merosakkan masyarakat, semua pihak perlu berganding bahu bagi mencegah kemungkaran. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sesiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, hendaklah dia mencegah dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu, hendaklah mencegah dengan hatinya. Namun yang demikian itu adalah lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam menangani isu ini, beramal dan patuh dengan ajaran Islam cukup penting. Kerana ia berupaya membentuk dan menjadikan seseorang itu lebih berdisiplin dan sentiasa akur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sukar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia itu orang yang baik jika dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, seperti penyalahgunaan dadah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang bermaksud, dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah melakukannya. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dalam merawat pulih penagih telah menggunakan kaedah program biopsikospiritual melalui pendekatan keagamaan dan kerohanian yang bersifat komprehensif dan holistik dalam memastikan mereka dapat mengekalkan kepulihan sepanjang hayat penagih. Kesembuhan dan kepulihan daripada penagihan dadah ini datangnya daripada jiwa yang bersih, yaitu jiwa yang diisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi benteng bagi mengawal diri agar tidak terjebak
dalam penagihan dadah, dalam menangani penagih yang sudah pulih sepenuhnya. Sebagai masyarakat yang prihatin dan budiman, hendaklah menerima mereka kembali dan tidak menghukum atau membiarkan mereka tanpa bantuan. Jika ditanya kepada bekas penagih, tidak ada seorang pun daripada mereka mengatakan bahawa mereka hidup tenang di bawah pengaruh dadah. Mereka menyesal dan mengaku hidup mereka telah hancur setelah terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini. Oleh yang demikian, mereka perlu diberi peluang untuk memperbaiki kelemahan diri dan kembali menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. Masyarakat tidak harus melenturkan semangat mereka untuk kembali bergaul ke dalam masyarakat, apatah lagi menjauhi atau memulaukan mereka. Kita telah melihat bukti-bukti di mana golongan ini yang telah sembuh dan sehat dapat menjalani hidup yang normal. Bahkan ada yang telah berjaya dalam bidang kerjaya dan perniagaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan sememangnya tiada ada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akibatnya. Ibu bapa hendaklah menekankan kepada anak-anak supaya sentiasa menjauhkan diri dari anasir-anasir yang tidak sehat, khususnya dadah yang boleh menjerumuskan diri ke arah kebinasaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Pantaulah anak-anak dengan siapa mereka berkawan, serta libatkan diri mereka dengan kegiatan yang bermanfaat di luar rumah, supaya mereka terselamat daripada penyalahgunaan dadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan kebakarannya manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang kasar layanannya. Mereka tidak menerhaka kepada Allah dalam segala apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Hadirin jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah untuk dijadikan renungan dan panduan kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam dalam meyakini bahawa tugas menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tanggungjawab kita bersama. Yang kedua, umat Islam perlu sedar bahawa apa sahaja aktiviti penyalahgunaan dadah adalah diharamkan dalam Islam kerana membawa kepada kecelakaan hidup di dunia dan azab di akhirat. Yang ketiga, setiap anggota masyarakat hendaklah saling bantu-membantu dalam proses pemulihan bekas penagih dadah dengan memberi sokongan dan dorongan, serta tidak meminggirkan mereka untuk bersama dalam masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan melajengkanlah yakni apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersifat bakhil, dan baikilah yakni dengan sebaik-baik segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Surah Al-Baqarah ayat 155.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنقع من الشاه إن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في عمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعطل أمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, daripada buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Kau berikan kepada kami, dari berubahnya kesihatan yang Kau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Allah ma'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa li sa'ir biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكافرين المعتدين الذين يقاتلون إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي رفاه. اللهم تدمرهم عذابا تدميرا. اللهم تدمرهم عذابا تدميرا. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل كما أرسلت لأصحاب الفيل. اللهم أرسل عليهم جند من جنودك من الملائكة والطير. اللهم حرر المسجد الأقصى على رهاب المسلمين. Ya Allah, jadikanlah kami adalah hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauh negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.
serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan melandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.